Guys, aku nak share tentang tips pintu sebab pintu ni pun sebenarnya agak banyak orang komen tentang pintu sebelah driver susah nak tutup. Okey, sebenarnya kalau kau beli kereta mana pun, aku dah pernah pakai beberapa kereta pun, memang driver punya pintu memang susah sikit nak tutup. Okey, mungkin ada dua sebab lah. Pertama mungkin sebab getah dia. Yang kedua sebab impact udara dalam tu. Okey, sebabnya kalau kau hanya bawa seorang saja, kau saja yang memandu, tak ada orang lain, pintu yang last ditutup mestilah pintu driver kan. Jadi masa kau nak tutup tu kadang dia sangkut sebab impact udara di dalam tu lah. Okey, nanti aku cuba juga buat demo dan bagaimana cara nak mengatasinya, ataupun apa benda kau jangan buat tentang pintu ni, dan apa risikonya. Okey, nanti jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Guys, kalau kau baca dekat portal-portal, ada laporan untuk tahun 2022 ni yang mengatakan bahawa Toyota Vios adalah kereta sedan segmen B yang paling laris, mengatasi kereta tempatan sekalipun. Okey, ianya dijual 31% daripada keseluruhan jualan Toyota untuk tahun 2021, dan Toyota jual 72,000 kereta pada tahun 2021 dan Vios adalah 31%. Bermaksud tahun lepas 2021 Vios ni terjual sebanyak RM21,000, 21,000 unit plus lah. Dan aku rasa itu mungkin sebab kenapa aku punya YouTube channel ni berkembang biak. Okey, ramai subscriber, dan aku rasa macam tak sangka sebenarnya Vios ni boleh dijual begitu banyak. Dan ini adalah model yang agak di luar jangkaan aku lah. Aku sebenarnya tak menjangkakan juga Vios ni akan meletup, sebab pada aku orang mesti akan beli Honda. Tapi aku rasa antara sebabnya mungkin sebab masalah isu semiconductor itulah, sebab di mana stok untuk Honda punya kereta mungkin agak terhad. Jadi kalau nak beli kena queue lama, ataupun juga masalah tak ada stok. Jadi Toyota ni disebabkan dulu mungkin dia slow sikit, suam sikit, jadi kesannya stok dia banyak. Jadi kalau orang nak beli kereta dia selalu tak sabar-sabar tau. Jadi daripada kereta tu tunggu lama, belilah kereta lain. Okey, jadi sebab tu mungkin faktornya, selain rupa dia yang bertambah macho ni. Okey, inilah yang selalu diadukan oleh pemilik Toyota Vios. Okey, bila tutup tak lekat. Okey, tapi ni sebenarnya aku punya pintu ni sebenarnya dah agak okey. Okey, nampak tu slow je aku tolak ke tak nampak aku tolak slow. Okey, ni sangkut lah. Okey, aku cuba lagi. Okey, tutup dah. Okey, mungkin pertama sebab getahnya dah mula lembut. Okey, dan keduanya aku rasa satu lagi punca adalah aku ada expander kan. Expander tu punya pintu keempat-empatnya lagilah susah nak tutup. Jadi aku dah terbiasa dah tutup dengan agak kuat. Kesannya bila aku tutup pintu Vios ni dah tak ada masalah. Okey, contoh kata pintu driver je susah kan. Okey, contoh ni. Okey, ni adalah pintu penumpang belakang. Okey, okey lah, aku punya daya ni dah terlebih kuat kot. Jadi dah tak valid dah untuk buat video ni. Okey, tapi jujurnya mungkin ada orang kata sebab impact udara dalam ni lah kan, yang terkompres kan. Okey, tapi pada aku itu mungkin sikit faktor. Tapi aku rasa faktor yang utamanya mungkin faktor getah dia. Ada juga yang betulkan bahagian ini. Okey, ada juga yang betulkan bahagian ni. Dia kata skru dia bla bla bla. Aku tak pernah cuba. Aku pernah cuba tapi susah kot nak buat benda ni. Okey, dia punya jenis skru ni pun jenis lain. Okey, aku ada skru ni tapi susah lah. Ini kan mesin yang buat kan. Okey, jadi sekarang dia dah okey, sangkut. Okey, dia dah lebih mudah lah pada aku. Okey, berbanding dengan dulu. Mungkin dah hampir, aku beli bulan 4, sekarang dah bulan 1, dah 9 bulan dah dia dah lembut dah kot pada akulah. Okey, satu lagi cara sebenarnya kau orang boleh, okey, sekejap kita hidupkan enjin. Okey, kalau kau parking, keluarkan angin, buka tingkap ni sikit. Okey, macam tu. Bagi ada udara. Okey, dan kau tutup lah. Dia lebih mudah. Tapi dia ada risiko tau kalau kau buka tingkap ni. Okey, dia akan menyebabkan auto cermin auto ni
akan boleh rosak. Aku sebenarnya ada pengalaman dengan Vios dugong aku dulu. Okey, dulu ada satu teori yang mengatakan bila korang nak keluarkan angin panas dalam kereta, okey, buka tingkap ni, buka tingkap sebelah sana, okey, kemudian kau hempas pintu ni. Okey, nanti udara panas tu akan ke sana. Okey, ya betul. Ianya berhasil lah pada aku. Aku pernah guna cara tu, tapi kesannya lama-lama adalah pintu ni dia akan rosak tau. Bahagian auto ni dia akan rosak tempat benda naik dan turun. Ianya terjadi pada aku punya Vios dugong dan juga pada aku punya ni Myvi yang warna kuning tu pun pernah jadi juga. Dan kedua-duanya perlu tukar lah yang dalam ni. Okey, dalam ni tak silap aku 200 lebih jugalah nak tukar dia punya bahagian pengangkat dan penurun tu. Okey, sebab dia dah bengkok bila dibuka. Okey, tu ada risiko lah kalau kau nak gunakan teknik tu. Tapi pada aku ianya adalah biasa saja, tapi ini tak menjengkelkan. Pintu yang sangkut ni taklah terlalu menjengkelkan pada aku. Yang paling menjengkelkan adalah sistem auto lock dia ni. Okey, memang betul faktor keselamatan. Okey, tapi aku dah guna 9 bulan, aku masih lagi rasa penat nak melayan kereta ni. Sebab aku siasa terlupa untuk tekan ni. Okey, sebab aku selalu ambil anak aku balik sekolah, jadi takkanlah anak aku nak masuk pintu driver, dia mestilah masuk pintu sana kan. Jadi kesannya dia akan sangkut. Aku akan banyak kalilah berulang. Okey, sebabnya hanya ada smart entry ni hanya pada bahagian pemandu, tak ada bahagian penumpang. Okey, itu masalah dia lah. Okey, jadi itu je aku nak share tentang pintu dan cara mengatasinya. Sebenarnya tak ada cara lah, kau guna je lama-lama dia akan okey. Dan teknik-teknik yang tak dicadangkan tu janganlah buat, dia mungkin akan merosakkan kau punya sistem ni, power window. Okey, itu je aku nak share. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum, bye.